Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang bersama kita pada malam Ahad ini insya-Allah. Walaupun esok kita bekerja. Selepas solat Isya, alhamdulillah kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu untuk mengenali salah seorang Nabi yang ulul azmi, Nabi utama dalam Islam, iaitu Nabi Isa alaihissalam yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana Allah, tajuk kita pada malam ni adalah Nabi Isa atau Jesus dalam Kristian dan penjelasan dalam Al-Quran mengenainya. Jadi kerana Allah, sebelum kita mulakan mana-mana majlis ilmu, elok kiranya kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kerana Allah, sekali lagi kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang selayaknya kita sembah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebagai peringatan bersama bahawa dalam kita menuntut ilmu ini, apa tujuan kita? Hanya untuk mendapat redha Allah, untuk mencapai kebenaran. Kita nak mencapai kebenaran, membetulkan salah silap dalam kepercayaan kita selama ini, atau sekadar menambah ilmu tadi, menambah ilmu, menambah pengetahuan. Sebab dengan ada ilmu pengetahuan, dengan ada ilmu, maka ada kesedaran yang akan menggerakkan amalan kita insya-Allah. Jadi ia juga membantu kita menerangkan Islam dengan lebih baik. Jadi kerana Allah, pada malam ini sebenarnya tajuk yang panjang, Nabi Isa atau Jesus ni, kalau ikut modul Hidayah Center ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 muka surat. 6 muka surat rasanya. Hampir 6 muka surat. Subhanallah, banyak. Tak dapat nampak beza kat dia punya pembahagi. Saya share screen belum share screen. Subhanallah. Okay. Jadi rasanya kebanyakan kita mungkin sebelum menerima Islam dah kenal lah dengan Jesus dalam Christianity. Cuma kalau kebanyakan orang, termasuklah orang Islam sendiri, kalau tak belajar, apabila ditanya pasti tak mengenali siapa Nabi Isa atau Jesus ni tadi. Jadi kita kena usahakan untuk menambah ilmu kita, sebab sebagai umat Islam kita bukannya belajar daripada kisah Nabi Muhammad sahaja, tapi kita belajar daripada kisah semua para nabi. Dan yang inilah yang menjadi contoh kita dalam sehari-hari. Contoh kita dalam sehari-hari untuk kita teladani dan ambil iktibar. Itu yang paling penting, ambil iktibar agar kita tak ulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Jadi insya-Allah ini adalah kita. Okey. Okay. Alright. Nabi Isa atau Jesus. Banyak buku surat ni. Saya pakai view normal. Ni reading view. Okay, subhanallah. Okay, buka ni multiple page. Okay. Kalau ikutkan, tapi insyaAllah kita cuba ringkaskan. Kita cuba ringkaskan perkongsian kita pada malam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Subhanallah, 12 muka surat. 12 muka surat just nak mengenali Nabi Isa dalam Kristian dan Islam. Tapi insyaAllah huraian-huraian ni tak akan dicerita panjang, tapi kita akan tengok siapakah Jesus menurut Kristian, dan nanti ada penjelasan dalam Al-Quran. Okay.
konsep-konsep yang ada lah bisa dalam Islam dalam Al-Quran insya-Allah. Jadi saya besarkan. Okey. Jadi kerana Allah sebagaimana yang kita maklum, sedia maklum, Nabi Isa adalah Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad. Datang sebelum 600 tahun. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Yep. Okey, yang datang sebelum Nabi Muhammad. Apa nama ni? Yang turun kepada Bani Israel, yang menyambung sama yang datang sebelum Nabi Isa adalah Nabi Musa yang juga datang kepada Nabi Ismail. Jadi kalau kita ingat semua nabi-nabi dalam Islam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Sulaiman, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Jadi Nabi Musa, ada banyak lagi Nabi datang yang selepas Nabi Musa yang turun kepada Nabi Ismail, dan Nabi Isa juga dihantar kepada Bani Israel. Allahu Akbar. Okey. Jadi kalau di sini secara umum, adakah Nabi Isa atau Nabi Jesus orang yang sama atau orang yang berbeza? Adakah Nabi Isa atau Jesus orang yang sama atau orang berbeza? Adakah kita jawab sama kalau kita sebagai orang Islam? Adakah sama? Kalau Jesus yang mati di kayu salib, yang diangkat sebagai Tuhan, pasti kita akan jawab itu bukan Nabi Isa. Itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Bagi kita Islam, nanti kita akan tengok bahawa Jesus itu hanya diserupakan. Yang mati di kayu salib tu hanya diserupakan. Jadi bukanlah Nabi Isa yang mati di kayu salib. Malah kita pasti yakin bahawa Allah telah selamatkan. Sebagaimana Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada dihukum dibakar daripada hukum bakar api, Nabi Nuh daripada banjir, Nabi Ayub daripada sakit yang berpanjangan, dan Allah selamatkan semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad kita daripada mara bahaya yang umatnya, yang didatangkan umatnya. Jadi memang semua nabi-nabi diancam untuk dibunuh, tapi nabi-nabi semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang dibunuh atau yang inilah yang dibunuh oleh kaumnya tadi. Jadi kerana Allah, kalau kita lihat di sini, Nabi Isa tak sama dalam pandangan Islam. Orang Kristian memanggil Nabi Isa Al-Masih dengan panggilan Jesus Christ, dan baginda dia anak Tuhan atau Tuhan anak. Okey. Anak Tuhan atau Tuhan anak, Tuhan yang dalam Trinity tu ada Tuhan anak, maka Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Maka sama ada dipanggil sebagai anak Tuhan atau Tuhan anak tu tadi ya. Okay, mereka juga percaya akidah Tuhan Trinity adalah Tuhan tiga, satu dalam tiga, atau tapi bukan tiga dalam satu. Satu dalam tiga. Subhanallah. Dalam matematik memang susahlah kita nak cerita satu dalam tiga. Okey. Kalau pecahannya pun wallahualam 3 bagi 1. 3 bagi 1 atau 1 bagi 3. Kalau 1 bagi 3 pun memang tak dapat dinomborkan lah. 1 dalam 3, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, yang dirujuk adalah Roh Kudus tadi adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu tadi ya. Jadi the spirit yang Roh Kudus yang boleh sampaikan kepada semua, even orang-orang yang diyakini apa yang mereka percaya adalah orang-orang yang menulis menterjemah Bible itu sendiri, orang yang dapat Roh Kudus ni tadi, yang datang malaikat Jibril. Jadi masalah kalau kita hari ni kalau orang ada claim kata malaikat Jibril datang kepada
mereka menyampaikan bahawa mereka adalah Nabi dan sebagainya. So sepatutnya malaikat Jibril hanya datang kepada para Nabi. Hanya datang kepada para Nabi atau wali Allah yang terpilih lah. Wali Allah yang terpilih. Tapi macam kita sekarang ni, wallahu alam. Mungkin tak ada yang didatangi malaikat Jibril, tak dimuliakan. Sebagaimana kita ni umat akhir zaman, yang mana ilmu itu telah ada lengkap datang dengan Al-Quran dan Sunnah yang datang kepada kita untuk kita belajar dan kita ikuti saja, kita ikuti. Tak boleh ada orang kata saya seorang Nabi, sebab Nabi Muhammad adalah penutup segala Nabi, dan Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, adalah kata-kata Allah yang telah lengkap untuk sebagai panduan kita. Jadi kita balik kepada tajuk kita, iaitu Nabi Isa dalam perspektif Christianity. Okay. Islam menegaskan, kalau kita secara umum kita tengok secara overall abstract, Islam menegaskan bahawa Nabi Isa bukan Tuhan, anak, tetapi baginda adalah seorang rasul, seorang Nabi yang diutuskan, kepada satu kaum. Kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad dihantar kepada kaum-kaum tertentu, Nabi Muhammad dihantar untuk seluruh manusia. Jadi inilah kita yakin dan percaya bahawa Nabi Isa dapat melakukan segala mukjizat kelebihan yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah dengan izin Tuhan. Sebagaimana Musa dapat membelah laut, sebagaimana Nabi Ibrahim selamat daripada api, Nabi Musa dapat menukar tongkatnya juga, tongkatnya menjadi ular. Nabi Muhammad sendiri pun dapat membuat mukjizat juga, membelah bulan, kan? Banyak lagi lah mukjizat para Nabi ni, yang mana dengan izin Allah, berlaku dengan izin Allah. Jadi bukan bermaksud mereka ni sebab mukjizat kelebihan itulah mereka ada seorang Nabi. Sebab orang yang terpilih pun, orang yang ada karamah, orang yang waliullah pun dapat buat mukjizat, benda-benda yang ajaib lah, jalan atas air, apa semua, ilmu-ilmu hebat-hebat kita dengar kat sini kan. Tapi wallahu alam, kita tak boleh ukur seseorang itu sebagai Nabi melalui mukjizat ni semata-mata. Tengok mukjizat semata-mata. Kita kena lihat kepada mesej yang disampaikan, mesej tauhid yang disampaikan, mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin bahawa Nabi Isa bukannya datang membawa ajaran baru, tapi menjadi pelengkap kepada ajaran Nabi Musa yang datang dari Nabi Musa, yang dihantar, banyak Nabi dihantar kepada Bani Israel, kan? Pelengkap Nabi Musa yang datang dengan Injilnya, kitab Injilnya tadi, kitab Injil yang mana kita yakin ada mesej-mesej Injil dalam Bible, cuma kita tak tahulah mana, selagi mana konsepnya sama, tauhid ya, konsep tauhid mengesahkan Allah yang satu, konsep Tuhan yang berhak sembah hanya Tuhan sendiri, hanya Tuhan sendiri. Kita tak boleh associate atau mencari sekutu atau mencari alliance, menyamaratakan ada entiti tertentu yang sama dengan Tuhan. Tuhanlah yang paling hebat. Tuhanlah yang maha hidup, yang tak pernah mati dan sebagainya. Sedangkan makhluk-makhluk yang diciptakan, makhluk-makhluk kita semua ni lah, kita pasti ada tarikh luput atau jangka hayat yang telah ditetapkan, yang telah ditakdirkan ke atas kita. Jadi kita kembali kepada para malaikat pun yang panjang umur sebagainya pun ada jangka hayat, akan dimati, ada kematiannya juga. Jadi kita kena faham bahawa ada perbezaan antara Islam, adakah Nabi Isa dengan, kalau Nabi Isa tu dikatakan sebagai Tuhan, sebagai orang yang mati di kayu salib untuk mengampunkan dosa, maka orang itu bukan orang yang Nabi Jesus Christ itu bukan Nabi Isa yang kita imani, yang kita percaya dan yakin. Kita yakin ada persamaan dari segi Nabi Isa dan Jesus yang diyakini sebagai Tuhan tadi, yang mana kita yakin dan percaya bahawa Nabi Isa lahir tanpa bapa, Tapi itu tak semestinya menunjukkan kelebihan itu, tak semestinya menyebabkan dia diangkat jadi Tuhan. Sebab anda kata Nabi Isa tak ada bapa, hebat lagi Nabi Adam tak ada bapa, tak ada mak, tapi tak juga diangkat sebagai Tuhan tadi. Jadi kita kena faham
bahawa Nabi Isa yang diyakini adalah seorang manusia yang terpilih, seorang Nabi yang diutuskan, seorang Nabi yang diutuskan kepada kita. Jadi kalau kita tengok lebih dalam, lebih lanjut kepada Nabi Isa, pertama sekali tentang kelahiran Jesus Christ tanpa bapa. Kedua, dalam konsep Kristian dia adalah dalam konsep ketuhanan Trinity tadi. Dia adalah salah satu Tuhan anak yang diyakini. Kemudian yang ketiga, dalam Christianity mereka percaya bahawa, atau yang sebelum ni lah, kita percaya bahawa Nabi Isa mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia pada dosa warisan yang kita cerita pagi tadi. Sedangkan yang terakhir, Jesus Christ menjadi penghisap dan pemberi balasan kepada manusia. Jadi berbeza kalau kita Islam, siapa yang akan mengadili kita adalah Tuhan yang Maha Adil. Tuhan yang Maha Adil, bukan seorang manusia tadi. Jadi yang membalas kita pun adalah dia. Jadi kalau dalam konsep bagaimana syaitan, kita cerita pagi tadi, syaitan menyesatkan kita, dia menyamakan Nabi Isa itu tadi sebagai Tuhan, dan malah mengambil alih siapa yang bakal menghisap atau membalas segala dosa manusia sewaktu kita di dunia ni tadi. Jadi ini yang kita kena fahami bahawa perbezaan inilah doktrin Christianity, yang mana kadang-kadang bila asasnya kadang-kadang dalam Bible tu, di mana dia orang dapat asas tadi adalah melalui perkataan-perkataan tertentu yang menunjukkan bahawa ditafsirkan bahawa Jesus adalah Tuhan dalam Bible tadi. Jadi kadang-kadang sebab mereka tak dapat bezakan antara dalam Bible tu sendiri yang mana Tuhan sendiri bercakap, iaitu Tuhan Bapa sendiri bercakap, dan Tuhan Jesus tu yang Jesus sendiri yang bercakap. Jadi kadang-kadang mereka bertukar ganti dalam Bible itu sendiri, yang mana teks yang mengatakan bahawa Tuhan Bapa itu tadi adalah apa yang dibicara oleh Tuhan Bapa dalam Bible itu sendiri, dan sebenarnya ditafsirkan sebagai perkataan daripada Jesus itu sendiri. Jadi susah, berbeza dalam kita Islam. Allah sentiasa mengangkat dirinya bahawa dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, daripada Al-Fatihah lagi. Jadi Allah sentiasa menceritakan dalam Al-Quran sampai ada 99 nama Allah dalam Al-Quran. Allah cerita sendiri siapakah Allah sendiri dalam Al-Quran. Sedangkan dalam Bible tak jelas konsep ni, yang mana Tuhan Bapa yang tengah bercakap, Tuhan Roh Kudus ada tak bercakap, wallahu alam. Bro Syah tak ada mengkaji adakah malaikat Jibril tadi ada bercakap sendiri, wallahu alam. Dalam Bible kena cari adakah ada teks dalam banyak terjemahan dalam Bible tu sendiri kan, ada tak Tuhan Roh Kudus bercakap atau mempunyai mempunyai perkataannya sendiri, wallahu alam. Jadi setakat ini yang kita tahu, ada Tuhan Bapa yang bercakap dalam Bible, ada Tuhan Anak juga bercakap, iaitu Jesus Christ ni bercakap, yang banyak kali disebutkan. Jadi bila kita lihat tentang 4 perkara ni, ni yang menjadi doktrin. Jadi kalau lahir tanpa bapa rasanya sangat familiar lah. Sepatutnya bila mana manusia dilahirkan, sepatutnya ada penglibatan lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan barulah boleh ada anak. Tak boleh satu pihak lelaki melahirkan anak, mana mustahil kan. Perempuan tanpa lelaki pun tak akan melahirkan anak juga. Jadi dalam Bible sendiri sebenarnya bukan Jesus saja yang lahir tanpa bapa. Ada lagi peristiwa yang sama berlaku, tapi yang seorang lagi tu juga dipanggil sebagai Tuhan. Jadi ini inkonsistensi yang ada dalam Bible sendiri. Bible sendiri. Minta maaf, kita kena faham bila mana ada campur tangan manusia, dan Al-Quran sendiri adalah kalamullah, adalah kata-kata Tuhan sendiri yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang disampaikan kepada kita. Okey, sebab kata tangan
kita katakanlah Al-Quran tu tadi dicipta oleh manusia sendiri. Kalau kita manusia lah, kita tak faham apa perkataan tu. Contohnya lah, alif, lam, mim. Dalam permulaan surah Al-Baqarah. Kan? Surah Al-Baqarah selepas Al-Fatihah ada alif, lam, mim. Tak tahu apa maksud lah. Hanya Allah je tahu maksud apa alif, apa lam, apa mim. Letak huruf saja di depan ayat. Kenapa Nabi Muhammad kalau anda kata dia yang cipta Al-Quran, kita na'udzubillah, kita tak katakan Nabi Muhammad yang mencipta Al-Quran. Anda kata dia melakukan Al-Quran, kenapa dia tak buang saja perkataan yang tak ada maksud ni, alif, lam, mim dan sebagainya. Dan bukan tu ya, ha, mim, toha, kan banyak lagi ada yang ni menunjukkan bahawa apa ni, bahawa bukanlah Muhammad yang mereka Al-Quran. Dan anda kata dikatakan bahawa Nabi Muhammad meniru Bible, banyak kesilapan dari segi sejarah, segi sains dalam Bible sendiri. Dan dalam Bible sendiri, kita tengok dalam buku pertama dalam Bible sendiri, buku Genesis, penciptaan alam, ada pengulangan dari segi apa, tumbuh-tumbuhan. Lepas tu tiba-tiba tak ada lagi tumbuh-tumbuhan. Macam mana tumbuh-tumbuhan tumbuh dulu sebelum ada air dan sebagainya. Jadi itu yang something yang mistake dari segi sains. Dan dalam Genesis itu sendiri melihatkan kelemahan Tuhan sendiri. Tuhan perlu berehat pada hari ke-7. Jadi yang menjadikan hari Sabah yang ni tadilah, yang mana tak ada dalam Islam. Walaupun dalam Islam cipta 3 ayam dicipta dalam 6 waktu. 6 waktu ni tadi tak semestinya waktu tu sama panjang. 6 waktu yang panjang. Dunia ni diciptakan dalam 6 waktu. 6 waktu sajadah. Sajadah saja menceritakan tentang penciptaan. Tak berbeza dengan dengan konsep sains sendiri, bahawa masa tu adalah satu yang relatif. Kita kat bumi, masa kita lain dengan dekat planet-planet lain yang mana jauh dari matahari, dan konsep masa tu berbeza. Konsep masa tu berbeza. Bukan konsep sama macam kita 1 jam. 1 jam kita dengan 1 jam dekat planet lain tak sama. Jadi itulah ada teori sains pun selari dengan konsep Islam tadi. Kita sendiri pun satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ni ada konsep-konsep macam ni kan. Jadi akhirat yang selama-lamanya, kita katakan akhirat yang selama-lama tu, bila diumpamakan dengan masa kat dunia, ada Nabi ceritakan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kat dunia. Na'udzubillah. Panjang, memang sangat panjang. Jadi kita ni sebenarnya hidup 60 tahun, berapa tahun, hanya masa yang singkat berbanding dengan masa yang panjang. Sama ada kita nanti ditakdirkan dekat neraka atau syurga. Na'udzubillah, kita minta jauhlah daripada neraka. Jadi ini kita kena belajar bahawa kelahiran Jesus tanpa Ibu Maryam tadi, Ibu Maryam daripada keluarga yang mulia mengikut ajaran Nabi Musa, dan ikut ajaran Nabi Musa yang masih menyembah Allah yang satu. Yang surah yang ketiga dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Ali Imran, itulah keluarga Maryam tu dia. Keluarga Ali Imran, seorang pembesar yang bertokoh lah, seorang tokoh yang utama. Maryam ni daripada keluarga yang mulia, tiba-tiba mengandung. Subhanallah, tiba-tiba mengandung dengan takdir Allah. Datang malaikat Jibril kepada Maryam. Malaikat Jibril pun datang kepada Ibu Maryam. Itu dimuliakan. Tapi Ibu Maryam tak dijadikan, taklah sampai tahap Nabi. Dan dalam Islam pun tak ada juga mengangkat jadi Ibu Tuhan. Itu tak ada dalam Islam. Jadi kenapa Ibu Maryam tak masuk dalam Godhead, wallahu alam. Kita pun tak tahu kenapa. Kalau ikut dia punya hierarki kan, ada bapa Tuhan, ada anak Tuhan, kenapa mak Tuhan tak masuk sekali dalam Trinity tadi. Jadi wallahu alam. Tapi memang ada kalau dalam doktrin Kristian yang beribu-ribu. Bukannya dalam kalau kita Islam, kita 4 mazhab. Pecahan kita utama pun Sunnah wal Jamaah dan Syiah sahaja. Ini seluruh dalam 1.8 bilion manusia, orang Islam daripada 7.8 bilion manusia tadi, yang hampir 24% atau 25% populasi manusia di dunia, kita hanya berpecah dua je. Itu pun Syiah pun hanya golongan yang dikira minoriti lah daripada 1.8 bilion, hanya macam berapa juta saja kan, 200 juta ke. Saya pun tak ingat, nanti saya cek balik.
golongan ini yang lestari adalah sunnah wal jamaah. Jadi kita berbeza pun bukannya berbeza dari segi tauhid, kita semua menyembah Allah yang satu, kita mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang berbeza dari segi sandaran kita, sandaran hadis tu tadi, sandaran hadis yang membezakan dari segi cara solat pun hampir sama, cuma ada perbezaan lah dari segi mana yang sunat dan sebagainya, ada kunut tak ada kunut, angkat jari dan sebagainya kan, gerak jari dan sebagainya. Jadi ada berbeza juga dari segi mana yang halal, mana yang haram kan, yang dari segi pemakanan mungkin ada yang lebih strict, yang mengharamkan tertentu, ada yang mengatakan makruh, hanya makruh tak sampai jatuh maka haram. Jadi ada perbezaan sama macam cara bayar zakat dan sebagainya. Perbezaan kita dari segi fiqh, bukan dari segi tauhid tadi. Sedangkan Kristian tadi berbeza dari segi akidah tu sendiri. Sampai tahap kadang-kadang ada yang ni tadi meyakini bahawa Ibu Maryam pun sebagai mak Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan anak, ada anak Tuhan, maka ada mak Tuhan. Sampai dipuja-puja, dibuat patung dan sebagainya. Yang mana dalam Bible sendiri pun sebenarnya Old Testament ini mencegah atau melarang daripada membuat patung-patung tadi, message tadi. Jadi subhanallah, kita Islam, alhamdulillah kita masih ikut benda tu. Kita tak pernah lukis gambar Nabi Muhammad, kita tak buat kartun Nabi Muhammad, kita tak ada buat benda macam tu. Dan kita ini untuk mengingatkan berlaku syirik tadi, berlaku kita sembah gambar atau patung dan sebagainya. Ini orang ambil kesempatan buat berhala dan sebagainya. Subhanallah. Okay? Jadi Kristian percaya bahawa Roh Kudus datang kepada Holy Ghost tadi, malaikat Jibril tadi datang kepada Maryam. Ini sama macam Islam. Okay? Ini subhanallah, panjang ceritanya. Kalau kita nak ceritakan satu persatu. Jadi apa yang versi pendeknya Kristian, siapa yang Kristian sebelum ini yakin, percaya bahawa Jesus lahir tanpa bapa. Ini sama macam dalam Islam tadi. Tapi cuma bila bezanya tadi, kita Islam tak angkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Yang kedua, ini yang jadi perbezaan utama dalam Islam dan Kristian tadi. Kristian yakin bahawa kalau Jesus tanpa bapa ada satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Sedangkan Nabi Adam yang lahir tanpa mak dan bapa tadi tak dianggap lebih daripada luar biasa, lebih luar biasa daripada Jesus Christ, kenapa tak diangkat? Jadi dan yang kedua tadi, dia lahir untuk menebus dosa. Datang untuk menebus dosa. Untuk dosa, konsep dosa warisan daripada yang kita cerita pagi tadi, konsep bila mana Nabi Adam tadi telah buat dosa pertama, the original sin, buat dosa pertama, melanggar perintah Allah daripada Maha Pengampun, tak diampunkan oleh Tuhan. Na'udzubillah, tak diampunkan oleh Tuhan. Jadi sekarang ni semua manusia menanggung dosa. Ni kepercayaan yang tak ada dalam Islam. Kalau dosa Nabi Adam lah, bukan dosa lagi. Dan Nabi Adam, kita yakin bahawa Nabi-Nabi ni semua maksum. Bila mana dia buat kesalahan, sebenarnya untuk mengajar kita. Dan Nabi pun akan cepat bertaubat dan cepat ada doa-doanya tadi yang kita ceritakan pagi tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku dalam kalangan orang yang zalim, dan akan masukkan kami dalam kalangan orang yang rugi. Kita tak nak jadi orang yang rugi, khasirin, tak nak jadi orang yang khasirin. Jadi kita memang sehari-hari, kita sama ada kita sedari atau kita tak sedari, kita buat perkara yang sebenarnya sama ada sebenarnya Allah tegah. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa solat, jaga sembahyang kita, belajar sembahyang. Bagi mu'alaf kita yang baru nak tadi, belajar sembahyang. Sebab sembahyang itulah pintu rahmat Allah luas untuk kita ingat dengan Allah dan kita minta ampun dengan Allah. Dalam duduk tahiyat antara dua sujud tu tadi, bila kita sujud, duduk antara dua sujud, kita ada bacakan Rabbi firli, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita minta maafkan peringkat awal, kita minta diampunkan di hujungnya. Jadi subhanallah, hebatnya solat yang Allah telah wajibkan ke atas kita.
Allah sendiri ajar kita macam mana kita nak ingat dan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita kena faham bahawa Kristian sendiri sangat yakin bahawa Jesus tadi pertama tadi dia lahir oleh sebab dia istimewa, dan dia tadi adalah Tuhan sendiri yang Tuhan hantar untuk tebus dosa Nabi Adam tadi. Nabi Adam, subhanallah. Kenapa Tuhan pula yang nak tebus dosa manusia kan? Jadi Allah Alam. Padahal kalau Tuhan nak maafkan, dia maafkanlah. Dia berhak maafkan kan? Bila Tuhan cakap, Tuhan sendiri sebut, bagi tahu kat kita, Tuhan boleh ampunkan semua dosa, kecuali dosa menyembah Tuhan selain pada Tuhan. Jadi kita nak, sungguh pun kita tadi tanpa kita sedari kita berlaku irikan sebagaimana, tapi selagi mana kita masih bernafas, selagi mana kita masih diberi peluang masa hidup ni, kita dapat melafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sebelum kita meninggal dunia, insya-Allah ada tempat kita di syurga nanti, insya-Allah. Tapi kena belajar untuk yakin. Hanya lafaz sahaja, bukan lahir dalam hati. Allah lebih tahu apa yang dalam hati, sama ada kita layak dan tak layak untuk dapat tempat dalam syurga nanti, insya-Allah. Okey, jadi dekat sini banyak disebut dalam dalam Bible sendiri, sama ada ayat tu ayat asal atau ayat yang direka-reka, itu kita kembali kepada kajian manuskrip lama. Adakah bermaksud manuskrip ini dijumpa 1000 tahun selepas Nabi Isa tadi meninggal kan? Dijumpa mana beberapa kita tadi dah berbelas ribu tahun, atau tak sampai berbelas 1000 tahun lah. Kita dah jumpa 800 tahun punya manuskrip, 700 tahun punya manuskrip. Oleh kerana ada dalam manuskrip tu, kita kata ini betul ni. Berbeza dengan kita Islam. Bila kita Islam, kita bukan tengok pada konteks dokumen tu sendiri, tapi tengok rantaian, ada sanad dan matan tu tadi sampai tradisi kita sendiri menghafal Al-Quran dan hadis, kita ketahui ini tadi, tradisi inilah yang menjaga kesahihan, ketulinan Al-Quran sendiri. Jadi kita sendiri dapat banding, kalau cerita kata dahulu dan sebagainya, kita boleh semak balik teks asal yang dalam bahasa Arab atau bahasa asal dia kitab tu diwujudkan. Jadi inilah yang berbeza kita Islam dengan Kristian. Kita ada akademik, unsur akademik. Ni quote daripada siapa, hasil kajian siapa, macam dalam Kristian, menurut kajian ini telah dinyatakan. Tapi itu pun kalau dalam kita punya thesis atau kita punya kajian universiti, kita punya projek final year project yang kita lakukan, kita tanya quote satu orang, tapi orang tu quote daripada siapa, kita kena buka. Sedangkan dalam Islam dia sangat strict, ni siapa, semua dikenali. Orang-orang yang quote tu tadi dikenali oleh siapa. Dan sebab itulah bila disebutkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ni dua pentak perawi hadis, dua orang perawi hadis yang berjumpa dengan sahabat-sahabat atau tabi'in yang berjumpa dengan sahabat, atau yang berjumpa dengan tabi'in yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan sahabat. Orang yang berjumpa sahabat ni dibukukan, mula dikumpulkan, dibukukan terus dalam 4 generasi lepas Nabi Muhammad. Generasi pertama adalah orang yang mula-mula masuk Islam, para sahabat, ini generasi pertama. Kemudian ada generasi tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat, yang belajar dengan para sahabat, tabi'in. Ada 3 generasi, 3 generasi. Dan kita ni generasi yang selepasnya, 3 generasi. Jadi subhanallah, hadis-hadis ni kumpul awal lagi, bukannya dah 400 tahun, 600 tahun. Jadi kadang-kadang kita hadap bagaimana Kristian boleh meyakini bahawa, contohnya kita ambil mazhab pula, doktrin yang besar lah dalam Kristianiti, doktrin Katolik. Siapa yang sebelum ni Katolik, dia guna Bible jenis apa? Dia guna Bible King James Version. Dan King James Version ni hanya ditulis, kalau
Nabi Isa kosong Masihi kan. Kelahiran Nabi kosong Masihi. Sebelum kalender tu bermula dengan sebelum sikit lah, mungkin berapa puluh tahun sebelum kosong Masihi. Kosong Masihi, hidup Nabi Isa. Nabi Isa tadi kosong Masihi. Bible tu hanya King James Version tu hanya mula dikumpulkan, mula ditulis, dicetak dengan banyak, dicetak 1600 selepas Nabi Muhammad lagi baru dicetak. Dan malah ada versi baru lagi, New King James Version, yang menjadi jadi panduan atau jadi dikatakan inilah God's Word, dikatakan ini atau inspired God's Word. Dikatakan ada penulis-penulis Mark, John, Matthew apa semua ni orang yang dapat inspire daripada Tuhan, tapi dapat inspire tapi berbeza juga ceritanya berbeza-beza. Ada rakaman peristiwa yang sama. Contohnya peristiwa Nabi Isa disalib tadi, peristiwanya pun dia punya rakaman tadi ceritanya tak sama, apa yang berlaku tak sama, dia punya detail pun tak sama. Jadi macam mana kita boleh meyakini satu buku yang ada perbezaan, sedangkan kalau kita kata buku Tuhan sebagai buku Tuhan perlu konsisten dari segi faktanya, dari segi penceritaannya. Jadi kalau Nabi Isa sepanjang Al-Quran diceritakan sebagai anak kepada Maryam, konsisten, anak kepada Maryam, konsisten, disebut selama banyak 25 kali dengan nama, sebut dengan nama tu tadi, nama Nabi Isa disebut 25 kali, dan anak Maryam tadi disebutkan juga, atau kadang-kadang merujuk kepada kata ketiga dan sebagainya, ada lagi, jadi banyak disebutkan. Tapi Nabi Isa walaupun orang Kristian banyak disebutkan dalam Al-Quran, kenapa kita tak terima saja Nabi Isa sebagai Tuhan? Sedangkan kalau kita nak guna oleh kerana kalau kita nak guna logik yang sama, logik yang sama, oleh sebab nama tu tadi sebenarnya disebutkan, Nabi Musa lagi banyak Nabi Musa lagi banyak disebutkan oleh daripada Nabi Isa dalam Al-Quran sendiri. Jadi kita tak dapat guna logik semata-mata. Kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran dan As-Sunnah tadi, insya-Allah. Jadi inilah yang kedua. Yang ketiga tadi, huraian yang ketiga tentang penyaliban kayu salib. Bila ni tadi Kristian yakin bahawa Jesus Christ telah dilahirkan untuk dikorbankan. Telah dilahirkan untuk dikorbankan. Subhanallah. Sedangkan kita Islam, kita yakin bahawa Nabi telah menyelamatkan, dan yang mati di kayu salib itu sebenarnya, kalau ni bukan orang Islam sendiri, orang yang Kristian sendiri yang buat ni balik, ada seorang tokoh yang disebutkan Judas Iskariot. Yang ni yang sebenarnya yang mati di kayu salib. Bukannya ni tadi diserupakan. Dikatakan salah seorang disciple yang membelot, salah seorang yang the 13 disciple, the 13 ke 14 ada 14 disciple yang membelot, antara 13 dengan 14 lah. Kan 13 disciple yang taat, the 14 Judanya yang the 14 yang tak taat tadi, yang membelot, yang memberitahu Nabi Isa kat mana. Tapi akhirnya kalau yang ni tadi, Tuhan takdirkan dia sendiri yang kena takar dan kena salib, antara 3 orang yang kena salib sama-sama dengan Nabi Isa. Jadi wallahu alam, ada tiga tokoh tadi, dikatakan Judas tadi adalah salah seorang, wallahu alam. Jadi kalau kita Islam, kita yakin bahawa Nabi Isa tidak mati di kayu salib, sebab Allah sendiri yang sebut. Allah sendiri yang sebut dalam Al-Quran. Kita sangat taat dengan Al-Quran sebagai kata Tuhan. Kalau kita yakin bahawa mustahil Al-Quran boleh tahu bagaimana penciptaan bayi dalam rahim ibu, mustahil manusia boleh tahu 1400 tahun tentang astronomi, tentang bintang di langit, tentang pengembangan, kita belum ada teleskop dan sebagainya kan, tentang penciptaan alam dalam 6 waktu tadi, tentang laut, oceanology, tentang gunung ganang, tadi mustahil lah dalam Al-Quran yang sama. Al-Quran yang sama, bila dia menceritakan bahawa ada benda-benda yang kita patut imani, kita tak semak dari segi sejarah sebab kita tak berada kat situ tahun tu, tapi kita boleh banding dengan rekod-rekod dalam Bible, dalam Taurat sendiri, yang menceritakan tentang peristiwa yang berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi subhanallah,
di sinilah kita bila mana kita belajar dan belajar, kita bertambah ilmu kita, bertambah iman, keyakinan kita bahawa betullah Islam ni tadi ya. Kita bukanlah satu pilihan salah bila mana pada asalnya mungkin kita masuk Islam hanya kerana kahwin, hanya kerana hanya kerana tak ada masalah bagi kita untuk terima Islam. Dah biasa kan, kita anggap sebelum kita masuk Islam sama aja semua agama kan. Jadi sebenarnya tak sama. Dalam Islam kita tak boleh kata semua agama sama. Sebab dalam Islam kita yakin bahawa pasti ada satu yang benar, yang satu yang betul-betul kebenaran. Dan kebenaran tetap akan mengatasi benda yang palsu. Benda yang palsu tadi ya. Jadi kalau kita Islam, kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan kembali kepada Tuhan, kita akan sembah Tuhan yang satu, dan kita yakin bahawa Tuhan tak tinggalkan kita, Tuhan sayang kita, Tuhan hantar Nabi-Nabi untuk ingatkan kita kembali apa tugas kita, apa tanggungjawab kita, apa yang perlu dilakukan. Dan di sinilah kita sebagai orang Islam, kita saling ingat mengingati sebab dia lagi Nabi antara kita yang ditinggalkan Nabi Muhammad kepada kita. Kita ingat Nabi Muhammad dengan kita belajar tentang sejarah hidupnya, kita belajar tentang Al-Quran, belajar tentang apa yang diucapkan melalui hadis dan ni tadi ya, dan banyak buku-buku yang telah dikumpulkan menceritakan tentang tentang hubungan sesama manusia, hubungan Allah, okay? Hablu minallah, hablu minan nas. Jadi inilah konteks kehidupan kita, apa tujuan hidup kita, hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kalau dalam Kristian tadi, dialah yang akan menghisap dan memberi balasan kepada membalas segala benda. Jadi kalau ikut Kristian, menganggap Jesus sendiri, bukannya bapa Tuhan tadi ya, Jesus sendiri sebagai penghisap dan pemberi balasan kepada manusia. Mereka percaya bahawa sebab anak Tuhan disalib, dikafankan, bukan dikafan ni Indon, dikapan bila, dikafan, disembahyang dan dikebumi di tanah kuburan. Beliau bangkit dari kubur pada hari ketiga dan menemui pengikut. Ni daripada satu versi ya. Dalam Bible ada berapa versi ya? Ada berapa versi dari segi turutan. Dikafan, disembahyang, dikebumi di tanah kuburan. Beliau bangkit dari kuburnya daripada hari ketiga dan menemui pengikutnya. Dikatakan menemui pengikut. Tapi kalau dalam teks asal, dia jumpa sekolongan wanita. Ada golongan wanita yang dalam keadaan takut. Dan lepas tu pergi sembunyi. Tak ada pun bagi tahu pengikut. Tak ada pengikut. Tapi sebelah tu ada lagi ayat-ayat yang ditambah. Yang dikatakan dia berjumpa dengan pengikutnya. Wallahualam. Jadi ni kajian Bible sendiri ya. Kajian Bible yang kadang-kadang kita hairan bagaimana manuskrip paling awal yang ditemui. Ada Vaticanus. Subhanallah. Brochure pun tak berapa familiar. Nanti insyaAllah kita tambah baik di sini ya. Yang Vatican tu datang daripada manuskrip yang paling awal lah. Yang datang Vatican kita kata, yang Katolik tadi kan. Dan yang tertua, manuskrip tertua di dunia. Vaticanus. Tak ingat lah. Tak ingat. Something lah. Dia yang dijumpai tadi, dia cerita sampai nampak Nabi Isa terbuka atau tak ada mayat dalam kubur Nabi Isa. Tak ada kubur Nabi Isa. Jadi atau jumpa seorang lelaki yang berbaju putih. Dikatakan macam tu saja. Jadi tergantung ceritanya dekat situ. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah Google atau YouTube tengok ada orang buat tentang coverage perbezaan dalam Bible sendiri ya. Kisah daripada 4 buku Mark, June dan Mark, Luke, Matthew and John. 4 buku utama yang dalam Bible sendiri menceritakan tentang peristiwa Nabi Isa di kayu salib. Ada perbezaan cerita. Tapi kalau dalam buku ni tadi diceritakan menemui pengikut-pengikutnya. Tapi dalam versi-versi itu ada yang tak, memang asalnya John contohnya tak ada jumpa pengikut-pengikutnya tadi ya. Jadi boleh buka Bible untuk mengesahkan sama ada yang diceritakan lah, yang Rosyah ceritakan ni tadi, suatu yang pasti ya. Sebab itulah kadang-kadang kita hairan kenapa orang Kristian sendiri melarang pengikutnya untuk baca sendiri Bible. Takut dia salah faham, takut dia sendiri buat terjemahan yang salah.
Terjemahan salah. Bila ada peristiwa yang berbeza, buat terjemahan salah. Jadi seolah buku tu tadi tak ada credibility. Kena belajar dengan gereja juga. Kena belajar dengan gereja juga baru betul. Jadi dalam Islam kita meraihkan kedua-duanya. Kitab tu tadi kita yakini, kena belajar untuk yakini. Al-Quran tu kena kita yakini. Kemudian hadis pun kita ada cara untuk meyakini juga, untuk tengok dia sahih atau tak sahih kan. Jadi pun sama juga. Kita berguru tadi pun berpandukan Al-Quran dan jadi tak ada rahsia dalam Islam. Semua yang pasti, insya-Allah. Subhanallah. Okay, jadi inilah empat doktrin utama yang dalam Kristian meyakini, kita ulang balik meyakini bahawa Jesus lahir tanpa bapa, yakin bahawa Jesus adalah Tuhan, yakin bahawa Jesus telah disalib, kemudian Jesus lah yang akan membalas atau memberi balasan, yang akan menghitung dan memberi balasan kepada manusia sendiri, bukannya Tuhan Bapa tapi Jesus sendiri. Okay. Di sini kita tengok beza dia. Sedangkan kalau dalam sudut Islam, okay, kita tengok sikit dalam Bible, sama-sama kita baca. Bible juga menyebut bahawa Jesus Christ adalah pemberi balasan kepada setiap pelanggan manusia dunia dengan maksudnya. Sesungguhnya Tuhan Anak daripada manusia itu akan datang dengan malaikat-malaikat melalui keajaiban dan kemuliaan Tuhan Bapa, dan dia akan mengurniakan balasan baik kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Subhanallah. Jadi di sini dikatakan Tuhan Anak ni yang akan membalas orang yang berbuat baik dan kebajikan. Jadi okay, balasan baik untuk yang berbuat kebajikan. Jadi dia orang berimanlah dengan ayat ni tadi, beriman dengan ayat yang dalam Bible ni tadi, bahawa Jesus sendiri adalah yang akan membalas ni. Jadi wallahu alam, bila mana kita tak dapat tahu lagi adakah ini teks asal dalam Injil. Kita tak dapat trace balik siapa yang tulis ni dan sebagainya kan. Malah penulis buku Mark, John, Luke dan Matthew pun yang ni yang buku utama yang dalam Gospel Bible ni tadi, Gospel yang utama dalam Bible, penulis asal pun kita tak dapat, orang yang buat kajian Bible tu sendiri tak dapat nak mensahkan bahawa memang ditulis oleh Mark, memang ditulis oleh John, memang hanya diletak nama Mark, Luke dan John, tapi siapa penulisnya wallahu alam, kerana terlalu banyak orang yang menulis manuskrip Bible ni tadi. Manuskrip Bible ni terlalu ramai dan ada kesilapan kadang-kadang dalam penulisan dan penambahan yang ditulis oleh dia bila dibanding-banding dalam banyak-banyak Bible ni tadi. Okay. So Jesus Christ sama juga macam Nabi kita dalam Islam, Nabi Isa diyakini diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Okey, diangkat ke langit. Ni tadi ni kisah yang panjang lah kalau nak baca. Sedangkan okey, kita tengok sekarang ni Nabi Isa dalam Al-Quran. Okey. Okey. Okey, kita terus ke ayat Quran ni. Ni surah An-Nisa, surah wanita, surah yang keempat selepas Ali Imran tadi, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah yang paling panjang dalam Quran, surah Ali Imran iaitu bapa kepada Ibu Maryam, bapa kepada Ibu Maryam pula. Bapa Maryam, Siti Maryam, ibu Nabi Isa, dan surah yang keempat surah An-Nisa, surah wanita, perempuan-perempuan, An-Nisa ayat 157, dan kerana ucapan mereka, ini tak adalah Quran tapi untuk membuat kita faham, orang Yahudi dan orang Rom, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa anak Maryam Rasulullah. Ini mengisahkan orang kaum Nabi Musa yang mengikut ajaran Nabi Musa, kaum Yahudi kaum Yahudi yang mengikut Taurat itu sendiri, masa itu Yahudi dengan Rom yang berkuasa masa itu bercampur dengan orang Yahudi, dan mereka telah mengakui bahawa mereka telah membunuh. Ini dari sudut pandang mereka, ada testimoni yang menyangka, dia orang menyangka bahawa yang mati kat kayu salib tadi adalah Nabi Isa, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Inilah sandaran kita Islam, bahawa
kita yakin dan percaya bahawa Nabi Isa tak mati di kayu salib tapi diserupakan. Okay? Jadi kalau orang tanya kita Islam, kenapa kita tak yakin bahawa Nabi Isa mati di kayu salib untuk mengampunkan dosa kita dan sebagainya. Kita yakin bahawa kisah yang sampai kepada kita, yang kita yakini daripada Nabi Muhammad kita, kisah sebenarnya dia hanya diserupakan. Okay? Malah tak payah kita sendiri tak payah kita Islam sendiri berselisih, malah orang yang dalam Kristian sendiri pun berselisih bahawa betulkah Nabi Isa betul-betul telah di kayu salib, telah mati di kayu salib. Bukan kita saja, dalam Kristian sendiri pun berdebat atau bertelagah atau tak setuju. Ada yang tak setuju sampai ada aliran yang kata hampir sama macam Islam. Barnabas contohnya, ada kat Miri ni doktrin Barnabas. Barnabas ni ada Bible Barnabas yang sama macam ajaran Islam bahawa Nabi Isa hanya seorang Nabi yang sampai kepada kita. Subhanallah. Tapi kalau dah terlalu mirip, wallahu alam, tak tahu macam mana boleh tak nak terima Islam. Okay, Barnabas itu kat Miri. Pernah tengok perjumpaan mereka kat apa nama sekarang ni, dulu Pak Siti Everly, sekarang ni Marriott Wallahu alam, tak ingat nama dah. Marriott, sebelah Marriott, apa nama, Pak Siti Everly dah tutup oh ya betul, Pak Siti Everly dah tutup. Dululah perjumpaan diorang kat Pak Siti Everly. Marriott masih ada. Okay, Marriott Miri. Jadi diorang pernah buat lah sebelum COVID. Berusaha pernah buka puasa masa tu. Datang buka puasa, masih lagi kat Kuching, datang jumpa dekat, tengok-tengok, ada Church of Barnabas dekat Miri ni. Cuma tak tahu lagi church diorang kat mana dekat Miri ni. Jadi adalah church diorang kat Miri ni. Okay. Jadi kat sini mereka berselisih faham dan benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Jadi mereka pun tak pasti siapa yang dibunuh sebenarnya. Tentang mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikut sangkaan semata-mata. Semua main sangkaan, semua main berdasarkan testimoni. Kalau kata-kata itu kan, ada testimoni orang Yahudi sendiri yang kata, dah mati dah. Tapi diorang tak sedar bahawa yang mati itu bukan Nabi Isa AS. Jadi mereka tidak yakin bahawa yang mereka bunuh adalah Nabi Isa, adalah Isa. Disebutkan nama Isa dalam ayat ni tadi Subhanallah. Jadi inilah Islam lah. Jadi kalau berdasar ayat ni, Isa tidak mati di kayu salib, yang itu orang diserupakan Nabi Isa Al-Masih, iaitu Judas Iskariot Simon, dalam bahasa Arab Yahuza Iskariot. Ini mungkin pakai pengetahuan am kita lah, pengetahuan am kita, siapa yang sebenarnya mati di kayu salib yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Ni kisahnya. Jadi tapi Al-Quran memang banyak kalau Al-Quran ni nak ceritakan secara detail apa yang berlaku, pasti Al-Quran tak tebal macam Al-Quran kita sekarang ni lah. Al-Quran sebenarnya Allah ada hikmah, Allah rahsiakan supaya kita mengkaji, kita membanding, kita mencari apa sebenarnya yang berlaku kepada Nabi Isa AS dan waktu diburu dan sebagainya kan. Jadi ini yang ini tadi Jadi kisah-kisah macam ni kalau dalam Islam kita katakan ni kisah Israiliyat. Kita Islam pun bersandar kepada apa yang sebenarnya berlaku, catatan-catatan orang Israel sendiri, orang yang kaum tu sendiri yang ada buat catatan kan. Kita berdasarkan, tapi kita tak dapat mengimani selagi mana ada cerita tu sama macam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi kita, maka kita boleh terimalah kisah tersebut sebagai sebagai kisah yang berlaku. Tapi itulah kadang-kadang kita terberdaya cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ada 7 pemuda yang selalu kita hari Jumaat kita digalakkan baca surah Al-Kahfi. Kisah tentang 7 pemuda yang Allah telah tidurkan 309 tahun. Lebih 300 tahun Allah telah tidurkan apabila mereka lari ke sebuah gua.
untuk daripada raja yang zalim masa zaman tu, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi pemuda-pemuda ni nak, sebenarnya dia orang mati dibunuh, tak nak just ikut je. Dia ikut dia Nabi raja suruh sembah dia, ikut saja. Jadi dia orang lari, 7 pemuda ni tadi lari dengan seekor anjing yang menemani mereka tidur tadi kan. Sama ada 7 tu termasuk anjing, wallahu alam. Jadi kalau kita tengok macam kenapa Allah rahsiakan banyak ni tadi dan ni tadi, itu bukan pengajaran. Itu bukan pengajaran yang nak tahu detail kan. Dia orang pakai baju apa, dia orang suka makan apa, macam mana rupa dan sebagainya. Sedang macam sama macam Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita pun kita tak perlu bukan kita tak perlu tahu detail lah tentang rambut Nabi, uban Nabi ada berapa, bulu dada Nabi, walaupun ada catatannya kan. Tapi adakah satu benda yang penting, apakah pengajaran, apa iktibar yang kita ambil? Itu yang sebenarnya kita sebagai orang Islam, kita kena ambil pengajaran, kena berfikir dan ambil pengajaran daripada kisah semua para Nabi, termasuk Nabi Muhammad kita SAW. Okay? Jadi tentang detail ni, kalau nak baca nanti brosur akan share insyaAllah lepas kita habiskan silibus ni. Brosur masih atur lagi sebenarnya silibus ni supaya kurang typo, kurang dari segi pembacaannya pun lebih baik dan sebagainya. Dan kita akan PDF kan, dan kita akan ada hyperlink lah, nak terus pergi ke tajuk-tajuk tu senang kita nak baca insyaAllah. Jadi di sini ada dalil-dalil lah. Jadi dalil ni maksudnya tadi pada Al-Quran tentang kat mana datang asal kepercayaan orang Islam. Kita bukan percaya buta, percaya taklid atau taklid buta saja, percaya saja, tapi kita ada asas Al-Quran atau As-Sunnah yang menyebutkan tentang hukum atau kisah ni tadi. Jadi di sinilah jadi kalau dalam surah Nisa sambungan daripada 157 tadi sambungan daripada 157 158 yang sebenarnya dia telah mengangkat Isa angkat ke langit, dan dia adalah Allah yang Maha Perkasa dan lagi bijaksana. Jadi kita sebagai Islam pun datang ayat ni bagi tahu kita bahawa Nabi Isa sebenarnya telah diangkat ke langit. Kita mengimani juga sama macam Kristian tadi, kita yakin bahawa Nabi Isa telah diangkat dengan jasad-jasadnya sekali yang angkat ke Allah, bagaimana Allah telah mengangkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, bukan hanya roh tapi sekali dengan jasad-jasad dengan izin Allah, Jadi subhanallah, kita yakin bahawa Nabi Isa pun telah melalui proses yang sama, dan Nabi Isa akan diturun semula bila datang sebagai tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat dan dekat nanti yang akan menjadi inilah raja jugalah kepada dunia, yang mana kita akan lihat kaum Kristian sendiri bersaksi sendiri dengan Nabi Isa, adakah dia Tuhan atau sebenarnya Nabi yang membenarkan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau adakah kita kata Nabi Isa ni sebagai Nabi yang ke-26? Tak, Nabi Isa masih Nabi yang ke-24, sebab dia hanya membenarkan ajaran Nabi Musa, dan bila dia dah turun semula dia membenarkan lagi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nombor kedudukan tak penting lah. Kedudukan tak penting. Yang penting sekarang ni kita ikut sendiri bila mana kalau Nabi Isa atau Imam Mahdi sendiri datang memimpin kita. Adakah kita ni tadi dalam kalangan orang yang masih takut-takut lagi, masih politik kepertian jadi untuk mengikuti ni Nabi kita, Nabi yang selayaknya kita beratur belakangnya dan sanggup untuk berjuang kan, menentang benda yang tak betul yang ada dalam dunia ni tadi. Okey. Jadi ni rafa'ah, ni disebutkan rafa'al hadasil. Kalau perasan Allah gunakan perkataan rafa'ah Nabi Isa. Dalam ayat An-Nisa boleh kita buka sama-sama nanti, buka Al-Quran, cari perkataan rafa'a, kan bukan rafa'a. Kalau kita kena transliterasi situ rafa'a tapi sebanyak ain rafa'a. Rafa'a ni sama macam kita doa wuduk tadi nawaitu rafa'al hadasil asari, sahaja aku
mengangkat hadas kecil, menghilangkan, kita sebut mengangkat. Jadi kita daripada ada hadas kecil, peristiwa tentang hadas kecil sama ada kita buang air kecil dan sebagainya, ada luka, ada terkena najis dan sebagainya kan, kita bersihkan segala najis. Jadi kita pastikan kita tak ada istibra, kita tadi istinja, ada buat istinja, maksudnya Islam kita ajar kita untuk cuci, jangan tak cuci kan, lepas kencing atau setelah buang air besar, cuci dengan air kan, cuci dengan air, pastikan bersih, baru kita mengambil wuduk. Jadi rafa'ah di sini digunakan juga dalam ayat ni. Jadi bila disebutkan rafa'ah, mengangkat, telah mengangkat Nabi Isa. Jadi mengangkat Isa, apa yang dimasukkan diangkat ni tadi, diangkat ke langit. Subhanallah. Ni kehebatan yang Allah boleh kata kun fayakun, maka tercipta. Jadi benda-benda macam ni, benda yang di luar akal kita, macam mana boleh Nabi Isa diangkat ke langit dengan jasad-jasad kita tadi tak dapat nak bayangkan. Sama lah macam Nabi Muhammad, macam mana berlaku peristiwa kita tak dapat nak bayangkan. Kita tak dapat nak bayangkan macam mana benda tu berlaku. Tapi kalau macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang dalam peristiwa Isra Mi'raj ada satu kenderaan. Jadi kita dapat bayangkan ada kenderaan yang power lah. Ada kenderaan yang power yang membolehkan jasad-jasad kita pergi ke tempat yang jauh tu tadi, tempat yang sangat jauh, daripada Mekah ke Baitul Aqsa tadi, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam satu malam angkat ke atas ke 7 petala langit melalui neraka dan syurga, dalam satu malam sebelum jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam. Jadi menggunakan satu kenderaan iaitu burak tadi. Jadi kalau kita bayangkan, kayak kita nak bayangkan macam mana diangkat Nabi Isa, mungkin wallahu alam pun dalam keadaan sama diangkat jasad-jasadnya sekali. Jadi subhanallah. Info. Oh, sorry. Okay, cari telefon. Okay, subhanallah. Okay, alhamdulillah anak sulung kami. Okay, masuk kamera kat tepi je tadi Mamak yang mungkin minta ke telefon sebelah kami. Okay, jadi kerana Allah, ini adalah dalil atau sumber kat mana kita yakin bahawa Nabi Isa telah diangkat ke langit, sebagaimana Kristian yakin bahawa diangkat ke langit dalam Bible sendiri disebutkan. Okey, cuma bezanya tadi Nabi Isa kita tak mati di kayu salib, terus diangkat, sedangkan Nabi Jesus Christ yang diyakini telah mati, masuk dalam kubur, dibangunkan selepas 3 hari, berjumpa dengan disciple dia tadi, sebelum tu lepas baru naik ke langit. Jadi subhanallah. Jadi kita Islam meyakini bahawa seluruh jasad, nampak perkataan di sini, seluruh jasad dan roh naik ke langit, bukan roh sahaja. Sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi semua dalil di sini menguatkan pendapat bahawa mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit dan baginda masih hidup sampai sekarang. Okey, kita kena faham bahawa konsep masa dekat langit dengan kat dunia tak sama. Dekat syurga neraka atau ni jadi tak sama. Diangkat ni tak sama. Tak sama. Jadi memang kalau diturunkan untuk bagi Nabi Isa mungkin sekejap sahaja. Bagi Nabi Isa mungkin dia dah diangkat ke langit, nanti dia turun, mungkin sekejap sahaja bagi beliau, bagi baginda Nabi Isa. Jadi bagi kita mungkin kita dah anggap lama. Okay? Jadi kita tak persoalkan, insyaAllah kita tak persoalkan kelebihan yang Allah boleh yakini. Jadi adakah Nabi Isa seorang Nabi dan manusia? Nabi Isa atau Isa adalah dalam Al-Quran Al-Karim, dalam Al-Quran yang mulia, Al-Karim, Al-Quran yang mulia, kata-kata Tuhan, okay, banyak dikatakan Nabi Isa ni sebagai Nabi, sebagai seorang manusia, yang dihantar, yang lahir daripada Maryam, yang tak ada bapa, yang lahir daripada seorang manusia. Jadi takkan manusia keluar Tuhan kan? Subhanallah, kita selalunya ayam keluar ayam, katak keluar katak, itik keluar tu itik kan? Tak pernah kita tengok dalam hukum alam ni ayam keluar itik, itik keluar ayam, tak pernah. Jadi kalau manusia lahir kan pasti keluar manusia kan, tak keluar binatang kan. Jadi manusia ni tadi tiba-tiba dalam keadaan ni keluar Tuhan. Dalam Islam, dalam sejarah kenabian, dalam sejarah manusia daripada Nabi Adam, tak ada peristiwa yang tiba-tiba
keluar ni. Mungkin mujizat sajalah, mujizat Nabi yang keluar daripada batu, keluar unta daripada batu. Ada salah seorang Nabi keluar unta daripada batu. Nabi apa? Allahu Akbar. Lemahnya pemikiran bila kita nak panggil tak ingat. Ada seorang Nabi yang nak tunjukkan kepada kaumnya bahawa bila seorang Nabi keluar unta ni tadi daripada batu. Dan unta ni oleh kerana special tadi akan bagi susu, bagi minuman lah, minum susu apa semua kan yang banyak. Nabi tu tadi kata pesan kepada kaumnya jangan sembelih, jangan bunuh unta ni tadi. Tapi oleh kerana ketamakan, oleh kerana bisikan syaitan yang telah sentiasa nak menggoda manusia, maka dibunuh juga, disembelih juga. Datanglah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala atas keingkaran kaum ni tadi. Jadi kita tengok banyak kaum sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa juga, okay, yang mana dihancurkan sebagai pengajaran, sebagai iktibar kita hari ini. Dan kita tengok sendiri hari ini, bila mana kita sendiri tak bertugas sebagai khalifah di bumi, kita memberi banyak alasan bahawa kita bukanlah orang yang selayaknya untuk membetulkan keadaan, sedangkan kita ada kuasa untuk mengundi. Sebab itulah kena mengundi, kena belajar untuk mengundi. Kita ada kuasa, setiap kita, alhamdulillah, kita Malaysia, kita negara yang aman damai, yang ada satu sistem pemerintahan yang membolehkan kita memilih pemimpin kita yang dapat bersuara dalam parlimen, sama ada negeri atau adun negeri atau kebangsaan, parlimen kebangsaan atau adun negeri. Wakil rakyat kita kena pilih betul-betul. Bukannya pilih parti semata-mata, tapi pilih orang tu tadi, orang yang berilmu, orang yang berpengalaman, yang mampu menyampaikan suara rakyat. Jadi sekarang ni kita tak persoalkan pun kenapa berlaku banjir kat Pahang, kenapa berlaku banjir kat Selangor, kenapa berlaku banjir kat Sarawak ni kan, kenapa berlaku kat kawasan tertentu, kenapa sebelum ni tak seteruk tu. Jadi kita kadang-kadang kita tak persoalkan pembangunan atau pembalakan yang berlaku di hulu yang habis semua ni tadi, yang mana air cepat sampai ke tempat yang kita kat hilir ni, jadi menyebabkan banjir kilat dan sebagainya. Ini yang kena seimbangkan. Kita sebagai manusia, kita boleh buat pembangunan tapi kena seimbangkan dengan pemulihan pemulihan hutan, penanaman dan sebagainya. Kena ada tempoh, tempoh untuk pokok-pokok ni tumbuh dan sebagainya sebelum kita buat lagi pembalakan dan sebagainya. Bukanlah Islam ni melarang kita untuk menebang pokok kan, selagi kita ada kegunaan. Tapi kadang kita manusia, atas sebab ekonomi, atas sebab ni tadi, kita membalak lebih daripada yang sepatutnya, sebab nak mengejar kekayaan dan sebagainya kan. Jadi inilah yang kita kena belajar. Subhanallah, melencong pula cerita daripada, tapi ada kaitannya di situ tadi kaitannya di situ insya-Allah. Jadi insya-Allah dalam 15 minit lagi kita akan berakhir. Banyak lagi dalil dalam surah Al-Imran 48, 49 sambungan tadi. Banyak lagi kisah dalam Al-Quran yang menceritakan kat mana datang bagaimana Maryam sendiri melahirkan Nabi Isa. Jadi ada kisahnya dalam surah Maryam, sebuah surah Allah telah pilih bukan seorang Nabi, tapi seorang insan yang mulia yang melahirkan seorang Nabi. Sebenarnya bapa surah Imran, keluarga Imran ini bapa kepada Maryam, Maryam ibni Imran, kalau berusaha tak salah lah, Maryam ibni Imran. Dia minta kepada Allah bila mana kaum Yahudi Bani Israel ni tadi telah menyimpang, telah banyak ni tadi, mintalah dilahirkan seorang Nabi, seorang Nabi dalam kalangan keturunan Maryam. Maka tak
lahir Nabi yang bapa Imran tadi lahir dari ibu Maryam, tapi oleh kerana berkat doa Allah tak sampaikan ni tadi, Allah lahirkan dalam cucu kepada ni tadi lahir daripada anak dia tadi, Nabi Isa yang dilantik sebagai seorang nabi. Jadi subhanallah, dikisahkan kat sini dalam ibu Maryam. Dan perbezaan antara Islam dengan Kristian dari segi mujizat atau miracle lah. Kalau dalam Kristianiti Nabi Isa dapat bercakap daripada bayi, itu sebenarnya daripada Islam. Dapat bercakap daripada bayi daripada Islam sendiri, yang mana dalam Bible tak menceritakan. Ni hebatnya Allah, hikmah Allah rahsiakan benda tertentu sebab nak tunjukkan kebenaran Islam ni sendiri yang datang Al-Quran, kebenaran Al-Quran ni sendiri. Allah nak tunjukkan, Allah sembunyikan kisah bagaimana, sebab kalau ikutkan tradisi orang Yahudi, bila mana seorang perempuan mengandung di luar perkahwinan, sepatutnya perempuan itu atau lelaki yang terlibat kalau zina dan sebagainya, kalau ni tadi direjam, atau disebat atau direjam sampai mati. Kalau kahwin direjam, sama macam hukum Islam, hudud Islam yang sekarang ni sepatutnya. Jadi tapi kenapa Maryam ni tadi, Sayyidatina Maryam ni tadi tak dihukum rejam mati atau disebat? Kenapa? Takkan semata-mata disebabkan lagi-lagi kan bapa Maryam jadi seorang yang berpengaruh. Bapa Maryam ni seorang yang sangat berpengaruh, sangat dikenali dengan kealiman, dengan ni tadi Jadi bila mana Maryam ni tadi datang balik tiba-tiba bawa seorang bayi, kenapa tak dihukum ni tadi, tak diceritakan dalam Bible, tapi dalam Al-Quran diceritakan siapa yang membela Maryam ni tadi adalah Nabi Isa sendiri. Allah beri kelebihan kepada Nabi Isa sendiri untuk bercakap. Dalam waktu bayi tadi, dia membela mak dia sendiri. Jadi subhanallah, inilah hebat Islam, bila mana Allah sendiri yang menunjukkan kenapa Maryam tadi tak mati dibunuh, tak dihukum mati atau direjam tadi direjam. Sedangkan lahir anak di luar pernikahan. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita kena belajar dan kita kena sedari. Bila mana kita sekarang ni mengetahui, subhanallah, betul lah Islam ni lah yang paling rasional, yang paling benar lah, yang dapat diterima dari segi ni hikmah dia sendiri bila kita dengar cerita. Sedangkan kadang-kadang dalam Bible sendiri bila kita baca kelogikan dia dan konsistensi cerita dalam cerita yang sama dalam buku-buku lain, gospel lain, cerita yang sama. Sebab konsep gospel ni tadi, book Mark, book John, book Matthew, book Luke dia testimoni daripada empat disciple, tentang satu peristiwa yang sama. Tapi peristiwa yang sama tu pun tak sama ceritanya, kerana mungkin seorang lain pemahaman, lain ingatan, wallahu alam. Sedangkan Al-Quran sendiri daripada kata-kata Tuhan sendiri memang konsisten. Kita yakin bahawa takkanlah Tuhan yang sempurna boleh berkata-kata sesuatu yang ada kesilapan dalam kata-kata Tuhan. Jadi kita tu bercanggahlah dengan konsep Islam. Kita yakin bahawa Tuhan maha sempurna. Kita manusia tak sempurna, ciptaan kita tak sempurna, tapi ada kelemahan, ada kelebihan dan kelemahan. Tapi dalam kelebihan-kelemahan tu Allah ciptaan kita ni seberlengkap. Ada dalam kita manusia. Sebab tu kita manusia tak boleh hidup sendiri-sendiri. Ada orang ada kelebihan ni, ada orang kelebihan ni. Bila kita hidup sama, kita saling melengkapi. Kita bersatu, kita teguh, kata orang. Okay. Jadi di sinilah kita tengok maka Maryam, ni lagi ayat yang cerita tentang kisah Nabi Isa dalam Al-Quran. Jadi tentang Nabi Isa diceritakan ayat tanpa seorang bapa pun, tanpa seorang ayah pun banyak diceritakan. Dalam surah Ali Imran ayat 59, sesungguhnya contoh perbandingan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah ciptakan Adam daripada tanah, dan Allah berfirman kepada kun, maka jadilah dia.
Allah ceritakan penciptaan Isa sama macam Nabi Adam dalam sudut konteks, tak bermulakan seorang lelaki, Allah kata kun, jadi, maka jadilah ia. Sama lah macam Allah jadikan Nabi Adam daripada tanah tadi, tanah kah apa semua unsur-unsur yang ada kan, jadi maka jadi terus Nabi Adam. Jadi mudah bagi Allah, susah bagi kita manusia. Kita nak mencipta manusia takkan dapat. Kita nak cipta robot pun susah. Cipta robot yang nak menyerupai manusia pun susah, apatah nak mencipta manusia sendiri ya. Jadi tadi pun tengok cerita kan. Dia tengok cerita, nampaklah macam seorang ni tadi, dan cerita tu tadilah dia mendermakan organ-organ. Kita manusia sangat terhad sampai organ-organ mata, ginjal, hati, tak dapat kita nak cipta, nak buat replika atau nak duplicate. Mungkin jantung tadi pun pakai nak suruh degu pun, kita hanya pasang satu alat untuk buat dia kuat baliklah. Tapi tak dapat nak mencipta jantung tu sendiri. Kena ada pemindahan jantung tu juga. Subhanallah, ini kita kagum dengan kita rasa ciptaan tu simple aja. Contohnya kulit kita kan. Kulit kita ni kan. Kulit kita kan nampak simple. Tapi kalau luka sikit terus kita sensitif kan. Rasa tak selesa, rasa sakit kan. Rasa sikit. Itu yang kadang-kadang Allah nukilkan. Allah buat contoh perbandingan. Bagaimana kalau kat neraka nanti, kita nanti kulit kita akan terkupas dan tumbuh balik. Kupas keluar. Betapa sakitnya kalau kita terbunuh ni kan. Terkupas kulit kita kan. Sangat sakit. Itulah azab. Atau diceritakan azab tentang azab dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi tu sains sendiri kan. Macam mana 1400 tahun tahu tak dahulu dalam Al-Quran sendiri menyebutkan tentang sakit tu sebenarnya dekat kulit. Kalau kulit tu tadi langsung hilang terus sampai isi kan, kita tak akan rasa sakit. Kita tak rasa sakit pun sebab kalau dia terus isi, dia tak rasa sakit. Dia tak ada, sebab tak ada daerah rasa tu pada kulit. Pada kulit tu sendiri. Kita rasa sejuk, kita rasa panas, semua pada kulit. Bukannya pada isi dalam tu. Sebenarnya kita ni panas. Panas kan, 36.8 darjah Celsius tu panas tu 36.8. Suhu bilik kita 27. Jadi sesuatu yang luar biasa bila kita lihat penciptaan kita sendiri. Okey. Terima kasih. Dan InsyaAllah. Jadi dengan baki masa yang ada, kita ada skim tengok debat bawah. Okey. Skim through. Ini sebagai kesimpulan terus Okey. Daripada apa yang diterangkan panjang lebar tadi, panjang lebar, kita jelas bahawa Kristian yakin bahawa Nabi Isa atau Jesus Christ adalah Tuhan anak atau anak Tuhan. Dia adalah salah satu daripada 3 Tuhan sebagaimana yang diyakini dan kepercayaan Trinity, akidah Trinity mereka, akidah pegangan Trinity mereka. Sedangkan perkataan Trinity itu tak ada dalam Bible sendiri Perkataan Trinity tak ada dalam Bible. Satu ayat yang hadis kita. Tapi dia akan sebut juga konsep Tauhid dalam Islam. Kita sebut Tauhid dalam Islam, kita mengatakan Allah tu satu saja. Allah mesti Esa. Allah Maha Esa. Jadi konsep Tauhid dan Trinity, dia orang akan balas macam itulah. Jadi Trinity ni adalah satu istilah yang digunakan untuk menceritakan 3 Godhead tu tadi Godhead tu tadi komponen. Bagi mereka Tuhan yang satu itu adalah 3 oknum atau 3 personality. Dia personality Sedangkan kalau kita katakan personality ni sesuatu yang okey, kalau saya jadi seorang yang seorang yang macam diraja, personality seorang yang pembesar, saya akan macam pakai pakaian yang mewah lah. Itu personality orang yang pembesar. Kalau saya personality orang biasa-biasa, saya pakai t-shirt aja kan, saya pakai t-shirt. Kalau saya jadi personality orang miskin, saya akan jadi. Tapi itu masih kita. Tapi di sini personality yang disebutkan di sini, Tuhan Bapa di langit, Tuhan Anak di bumi, Tuhan Roh Kudus di wallahualam, di mana wallahualam di antaranya lah. Tapi kalau ikut kedudukan Trinity, Tuhan Bapa tetap di atas, Tuhan Anak dengan Roh Kudus di bawah.
Jadi ada hierarki juga, dalam tiga Godhead ni tadi. Walaupun mereka tadi personality yang berbeza, mereka adalah satu. Mereka adalah satu. Tapi masing-masing ada will atau macam mana kita kehendak masing-masing. Tuhan anak tak tahu tentang hari kiamat. Tuhan Roh Kudus pun lagi lah tahu, tak disebutkan. Tapi Tuhan Bapa saja yang tahu. Sedangkan kita dalam Islam, konsep Tuhan saja yang mengetahui bila hari kiamat kan. Jadi kalaulah Tuhan anak tak tahu hari kiamat, maksud Tuhan anak tu bukan Tuhan lah. Sebab Tuhan, sifat Tuhan sepatutnya maha mengetahui. Dia yang telah mencipta segalanya, dia yang kudrat, yang iradat, yang menentukan segala-galanya, yang berlaku, berhak menentukan macam mana, bila akan berlaku kan. Jadi dia saja yang mengetahui, dan dia berhak untuk merahsiakan daripada kita ni. Jadi kita sekarang ni usaha untuk berbetul, untuk kenal, untuk belajar, dan insya-Allah sampaikan. Jangan belajar hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita tak ada niat untuk menyampaikan. Sebab tanpa niat untuk mengajar tu tadi, untuk menyampaikan, kadang-kadang dari segi penguasaan tu akan lebih rendah. Tapi kita dengan niat untuk menyampaikan, insya-Allah. Jadi di sinilah pilihan kepercayaan adalah salah. Kalau kita dalam Al-Fatihah kita selalu diperingatkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sentiasa diingatkan tiga golongan manusia. Satu, pertama orang yang mendapat petunjuk. Kedua, orang yang mendapat petunjuk, yang mendapat nikmat Allah, yang bila mana kita ikut segala perintah yang telah diberikan, insya-Allah kita selamat, insya-Allah kita akan tenang, insya-Allah kita akan syurga akan menunggu kita. Kita tak nak jadi golongan kedua, golongan yang dimukai Allah. Kita tahu ini kebenaran tapi kita tak nak buat, kita tak nak ni, kita fasik, kita munafik, kita siap menipu dan sebagainya. Ni kita tak nak jadi golongan kedua ni. Dan kita yang paling kita tak nak, kita jadi golongan sesat. Oleh sebab kita tak nak belajar, kita tak nak persoalkan, kita tak nak cari kebenaran, maka kita hanya membabi buta saja, ikut sahaja apa yang telah disampaikan oleh nenek moyang kita, tradisi kita buat tradisi tanpa kita belajar kenapa, mengapa. Kalau bagus kita boleh teruskan, kalau tak bagus sepatutnya kita berhentikan. Kalau dia membazir, apatah lagi membahayakan nyawa kan, dan sebagainya, benda-benda yang syirik yang kita tak patut lakukan. Jadi kita minta jauh-jauh, janganlah kita jadi golongan yang sesat ni tadi. Bila mana tapi kita sedih golongan yang paling besar sekarang ni, yang kita sedar sekarang ni ialah yang daripada Kristian tadi. Walaupun dia orang beribu-ribu denominasi tak bersatu dari segi akidah sendiri, tak bersatu. Dia orang kalau Katolik tak boleh masuk dalam, Methodist tak boleh masuk dalam, Anglican kan, masing-masing tak boleh masuk masing-masing sebab semua sesat, menyesatkan, saling kafir, mengkafirkan. Masing-masing kata sama Kristian kan. Walaupun dia orang ni paling besar, 2.3 bilion. 2.3. Kita 1.8 bilion, 400 juta lebih daripada orang Islam sendiri. Tapi itu banyak bercerita tentang sejarah lah. Kalau kita tengok kan, kekalahan orang Islam pada Perang Dunia Pertama, Kedua, melihat betul Islam, kita tengok bagaimana Spanyol sendiri dulu kerajaan Islam, Andalusia hilang dengan pembalasan, dengan peperangan sendiri, kesilapan orang Islam sendiri yang mulia jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sekarang ni kita nak mencari kekuatan untuk kembali, insya-Allah sebelum datang Imam Mahdi dan Nabi Isa sendiri turun, kita mempersiapkan diri, kita menengkarkan ilmu kita menyampaikan ilmu kita, pastikan ilmu ini tentang kesedaran, tentang kebenaran ni sampai kepada anak-anak kita, sampai kepada jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang Muslim terutamanya, dan kalau dapat kita sampaikan ke seluruh masyarakat kita bahawa inilah kebenarannya, di situlah kita akan lihat kebangkitan Islam tersebut. Dan kita yakini bahawa kita sendiri, walaupun kita tak buat apa-apa sekarang ni, Islam adalah agama terpantas yang tengah berkembang di dunia sekarang ni. Okay? Sama ada sekarang ni kita dapat saham atau tak dapat saham daripada
usaha yang dilakukan. Sebab itulah Rosyah sendiri mengalu-alukan siapa-siapa yang bersama kita untuk bersama dengan Hidayah Center. Kita sekarang ni kita melatih sebanyak mungkin rakan hidayah yang mengajak kepada hidayah untuk menyampaikan Islam, menyampaikan Islam yang sebenar. Sebab sekarang ni kita sedih melihat orang Islam yang lahir Islam sendiri pun tak mencerminkan Islam yang sebenar. Jadi kerana itu, kalau ada soalan, Rosyah akan buka kalau ada nak tanya tentang tentang ni tadilah, tentang Nabi Isa sebagai Nabi kita. Rosyah persilakan. Mungkin pernah ditanya oleh keluarga ke dan sebagainya. Kalau Rosyah tak dapat jawab, nanti kita insyaAllah kita sama-sama cari jawapan. Sebab dalam Islam segala-galanya pasti ada jawapan. Sebab Islam telah lengkap sampai kepada kita. InsyaAllah. Jadi kalau ada ke? Ada yang nak ditanya ke? Mungkin dalam Christmas ni tadi ke? Ada buka-buka cerita-cerita. Jadi kalaulah ada, okey, kalaulah ada, cubalah ajar mana-mana keluarga kita. Sebab selagi mana nyawa masih di kandung badan, masih ada peluang untuk keluarga kita untuk menerima Islam sebelum ni tadi. Tak semestinya orang tu tadi dah belajar sembahyang, dah apa semua tadi kan. Tapi macam Rosyah ceritakan dalam ada perkongsian kita sebelum ni, seorang hamba Allah dalam makma sendiri syahadah tahun lalu dalam tahun yang sama Allah panggil kembali ke rahmatullah. Jadi kita yakini bahawa kalau dengan ikhlas, insya-Allah walaupun dia tadi mungkin dah tak ada belajar macam kita ni tentang Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai Nabi kan, sebagai manusia, tak ada belajar dan sebagainya, tapi dia jaga hubungannya Allah, jaga sembahyang, atau dia dalam hati dia betul-betul yakin. Dia syahadah tadi bukannya sahaja-sahaja nak syahadah, tapi betul-betul yakin bahawa Islam ni adalah kebenarannya. Jadi Rosyah berpeluang datang ke rumah saudara Adam yang baru saja join kita. Okay. Jadi bercakap-cakap dengan mak beliau, kita doakan daripada ziarah-ziarah yang kita lakukan, kita berkenal-kenalan, bersahabat. Bukannya tak nampak bahawa kalau cerita tentang mak Adam dia sangat mengenali apa yang Islam ajar. Dia sangat mengenali apa yang, walaupun keluarganya pada asalnya adalah Kristian, dia mengikut ayah Adam tadi sendiri, sekarang ni Buddha. Jadi dia sangat memahami tentang Islam. Jadi apakah yang menahan beliau untuk menerima Islam? Itu orang kata itu kerja Allah, nak sampaikan hidayah. Jadi kita sekarang ni jangan putus asa untuk menyampaikan Islam kepada keluarga kita. Kalau ada peluang dan sebagainya, jaga hubungan tu pertama. Jangan tak jaga. Okey, Kak Syabina ada nak ditanya? Silakan. Ya, kan kakak masih dalam Medah. Okay. Untuk menziarah adik-beradik kakak yang musim Christmas tu boleh ke Ustaz? Melawat tu. Yalah. Bila iddah tak perkara yang berbeza kan. Tapi mungkin wallahualam, sebab iddah tu tadi kalau dalam keluarga kalau kita pastilah keluarga yang tadi, sebab iddah tu untuk urusan sikanlah iddah langsung boleh keluar. Bila kita nak pergi barang kat pasar, ada tujuan kan? Ada tujuan yang bukannya bersuka-suka, bukannya tak tadi. Diperbolehkan kan? Tapi dalam keadaan tu tadi nak menjaga hubungan dan sebagainya, kalau kan kecil hati gelak mesti datang dan sebagainya. Jadi diperbolehkan. Tapi kalau macam ni kita nak jaga batas-batasnya tadi, jangan terjumpa orang yang selain daripada keluarga kita.
Oh, iyalah Faham Tek. kita? Iyalah mau dia tanya kan Christmas tu kan adik-beradik kan ada berapa orang di situ. Ada siap telefon kumadahnya. Ada berkumpul. Macam ni awak ada si datang rumah kah kumadah sidaknya. Masih dalam edah faham je sidaknya. Faham je sidak mau macam ni. Masih berkabung lah. Macam ni kan dalam edah ya 4 bulan 10 hari kan Ustaz. Betul. Iyalah Sebab sebenarnya tujuan edah yang paling utama, sebabnya kadang-kadang kita kembali pada tujuan yang paling utama kita nak elak fitnah orang madah. Sebelum kita kahwin baru tadi ada orang lelaki lain yang berjumpa dengan kita. Faham kita? Jadi kita nak elakkan dia sebenarnya. Faham? Dia yang sebenarnya tujuannya. Tapi kalau contohnya fitnah dapat dielakkan, sebab tadi keluarga je nak, memang keluarga kita. Sekarang kita boleh berjumpa dengan mak bapak kita kediri kan. Jadi diperbolehkan, atau adik-beradik tadi dijumpa dengan adik-beradik kediri. Cuma pesanan kami macam ni nak jaga batas-batas. Si terjumpa orang lain. Iyalah Tek, macam ni kita sik je tahunya ada orang lain kasih nak kat Ustaz. Benar. Bagus sik je lah, tidaknya pun faham juga keadaan kami je bah. Yalah. Tapi jadi kita dah usaha untuk terangkan kan, untuk sampaikan. Sebab macam kita kediri pun bila macam dengan keluarga Iban, terutama orang Iban lah, ada yang meninggal dunia dalam keluarga tidak berkabung kan, 100 hari kah? Sampai 100 hari ya. 2 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang ikut rumah panjang lah kan. Jadi kita memahami kan, kita datang sebab kadang-kadang orang madah tidak takut sial, satu perkara yang sial lah akan tersebar. Jadi ada kepercayaan kesial lah. Jadi kita menghormati orang yang datang dan sebagainya lah. Dapat tadi dalam tempoh berkabung. Jadi pada pandangan kami, kalau iddah tu tadi memang perlu kena jagalah. Kita kena kembali kepada tujuan iddah yang kediri. Tujuan iddah yang kediri adalah untuk mengelak fitnah, dan orang persoalkan kelak, ada kata ada nak berkahwin baru dan sebagainya, bahawa kita tadi betul-betul suci. Dah betul-betul suci, bukan anak daripada arwah dan sebagainya, tapi betul-betul suci tadi. Jadi itulah yang konsep iddah tadi, tujuan iddah. Jadi satu kewajipan bagi isteri yang ditinggalkan, yang kematian suami, untuk menjaga iddah tadi. Atau isteri yang diceraikan pun sama juga. Isteri yang dicerai pun mendapat jangan berjumpa dengan siapa-siapa dalam 3 bulan yang tadi lah. Sama lamaknya juga kah macam isteri yang diceraikan? Sama lama dengan iddah kematian? Kami si bapa Arif. Tadi salah kami sama ya. Sama. 3 bulan juga. Sama. 3 bulan hijrah betul sudah. 4 bulan lah. 4 bulan, sorry. 100 hari 110 hari 3 bulan ya. Betul. 3 bulan 10 hari. 3 bulan. Betul ke Ustaz? Bukan 4 bulan ke Ustaz? 3 bulan. 3 bulan. 90 tambah 10. Kan sebulan 30. 30. 2 bulan kan 60. 3 bulan kan 90. 3 bulan. Tambah 10. 3 bulan 10 hari lah. Oh ya ke Ustaz? 3 bulan lah, bukan 4 bulan lah. Kami ingat Ustaz ya madahan kami guru imam muda ya. Imam muda. Masih salah kami. 4 bulan 10 hari 4 bulan 10 harinya madah. Mungkin betul lah, sebab kami pun siap hafal lagi. Pas kelak kata main ngecek balik. Tempoh iddah. Iyalah kami tu masih keliru 3 bulan 10 hari ke 4 bulan 10 hari. Kalau kami double check. Kami pun ingat juga. Sebab dalam Islam hanya semua ada hadis, ada dalil. Kadang-kadang benda-benda macam tu yang kita pada tadi perbezaan dalam mazhab kan. Kadang-kadang ada mazhab tertentu lainnya punya tadi. Jadi macam contoh hadis tamsilan kepada Nabi tadi, hadis yang digunakan berbeza. Jadi bila berbeza juga lah tempoh-tempohnya. Jadi kita kat Malaysia tu ada ditentukan, jadi kita ikut aja lah.
Tapi yang ditahu oleh Ustaz memang 3 bulan 10 hari ke Ustaz? Kami ingat juga kami. Kalau kami double check. Sebab hari kami terjumpa dengan waktu balik kerja kan terjumpa dengannya pun nak pergi office lah rasa kami. Nanya lah kami. Bapa edah kematian suami. Jadinya madah 4 bulan 10 hari lah, maksudnya 110 hari nak Ustaz. Jangan kami cari tempoh edah. Yalah kami madah bukan 3 bulan 10 hari Ustaz. Jadinya madah. Panduan tempoh idah. Musik katalah kami share dalam grup. Mun si ya bukan bulan mau tanya lagi Ustaz. Mun ngikutnya 4 bulan 10 hari, berartinya bulan 2 lah dah kami habis ya macam nak daripada Ustaz ya. Contoh kan suami kami meninggal ya 17 bulan 10. 17 bulan 2 tahun depan 100 hari, tambah lagi 10 hari katanya. Berarti 27 hari bulan 2 habis edah katanya. Betul, 4 bulan 10 hari Kak. Benar Ustaz? Iyalah kami. Ya kami. 4 bulan 10 hari 4 bulan 10 hari tak? Tak ikut Selangor tak lah. Mengikut Selangor tak boleh pakai je lah. Selalunya Malaysia semua sama. Sama kah? Kecuali Perlis. Kecuali Perlis mungkin ada yang Hanafi juga kan di Perlis. Termasuk Sarawak lah Ustaz. Sama Sarawak. 12 negeri masuk wilayah persekutuan sama. Kecuali Perlis yang ada berbeza. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Jadi, alhamdulillah. Terima kasih atas soalan. Jadi, ialah kita tadi lah dalam kita berziarah apa semua yang kita putus hubungan. Moga dengan usaha kita lah, segala usaha kita. Kita kadang-kadang mungkin setiap hari tu setidaknya datang hidayah. Tapi sebab mungkin kerana kita pernah bawa bercakap, macam Bro Syahri dalam kereta, jumpa dengan customer, banyak orang yang kita ajak bercakap-cakap tu tadi tentang ketuhanan. Atau berfikir tentang Tuhan sebab banyak orang hari tu pernah fikir pun, pernah ragu pun untuk mencari Tuhan sendiri. Jadi kerana Allah setakat ia ajak, masa ada terlajak 14 minit daripada 9.30. Jadi rasanya ia ajak daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirkan semua majlis-majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam kelas Iqra. Bagi siapa-siapa yang nak belajar Iqra setiap Rabu dan Khamis malam bermula jam 8 insya-Allah. Jadi dia ejak daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Adam join walaupun last. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena last tak ada baru lepas makan. Siapa ada sedikit pun okey juga. Alhamdulillah lah. Ada join sedikit. Kelas ya pun busy juga bah. Oh yalah. Carilah masa insya-Allah. Sama-sama kita belajar insya-Allah. Okey. Bye-bye. Jumpa lagi ya. Kelas Iqra hari Rabu. Kita dah Quran Kita dah Quran. Kita advance dah. Okay. Lagi belajar Iqra lagi. Iqra juga kah? Okay. Mu nak belajar Iqra insya-Allah hari Rabu. Kami dah advance sekalipun belum tentu lagi ya macam bagian-bagian yang ni harakat bapa sini apa. Boleh. Ya adalah. Dunia ada macam yang ada bagi perlu kita orang faham. Yang ni harakat, yang ni maksudnya, yang ni hurufnya. Ada hebat. Ada penolakan hurufnya kah, ada kekurangan huruf. Bila nak didengung, bila yang di anak. Ya tadi mau di belajar lah. Dia dah lebih Iqra 3 dah ya.
Kebanyakan yang belajar hari Rabu Khamis tu ikrar 3 ke bawah. Ya, ikrar 4, 5, 6 lah. InsyaAllah. Lebih macam kami tahu dah Al-Quran. Memang kami dah fasih. Cuma bila terbaca kadang-kadang boleh, kadang kita fikir balik apa yang kita baca tu, kadang-kadang apa huruf tu, apa maksud ba ta. Yang maksud. Mungkin kita situ bagi ya, kalau boleh salah. Ya bahaya juga. Betul. InsyaAllah. Okay, Adam. Selamat ya. Apa-apa mesej saja. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Vika. Assalamualaikum Kak Vika.